Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini cikgu akan memberi taklimat berkaitan dengan subjek geografi. Baik, sebelum itu cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu Puan Ruzimah binti Muhammad Zain. Cikgu merupakan ketua panitia untuk mata pelajaran geografi bagi Perayu SMK Gua Cempedak. Jadi hari ini cikgu akan memberi taklimat berkaitan dengan subjek geografi STPM. Sebelum itu cikgu memperkenalkan dulu guru-guru geografi Perayu SMKGC. Ada 3 orang guru termasuk Cikgu Mah, Cikgu Rosmai Zato dan Dr. Rashid. Tiga-tiga ni akan mengajar mengikut kelas yang berbeza. Baik, geografi STPM mempunyai tajuk mengikut semester. Jadi STPM mempunyai 3 semester. Semester 1, 2 dan 3. Jadi geografi juga sukatannya adalah mengikut semester. Untuk semester 1 ada 2 bahagian A dan B. Begitu juga semester 2 dan semester 3. Semester 1 bahagian A ialah sistem bumi dan sistem geomorfologi. Bahagian B, penduduk dan sumber. Kemudian tajuk yang kedua ialah transformasi desa. Semester 2, sistem atmosfera, sistem hidrologi. Bahagian B, pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar, globalisasi ekonomi. Semester 3, bahagian A, sistem ekologi. Bahagian B ialah impak alam sekitar dan pengurusan. Di semester 3 ada 1 kajian luar. Baik, untuk semester 1, bahagian A, sistem bumi, sistem geomorfologi. Kandungan sistem bumi ialah konsep sistem, mempelajari berkaitan sistem suria, kedudukan bumi dalam sistem suria. Akan dibincangkan juga ialah tajuk tenaga dan kaitan atau peranan tenaga suria terhadap proses fizikal dan hidupan di bumi. Untuk proses geomorfologi, ada 5 tajuk kecil, iaitu pengenalan kepada sistem proses geomorfologi, kemudian konfigurasi bentuk muka bumi. Di bawah ni mempelajari berkaitan batuan, proses endogenik dan hanyutan benua. Tajuk yang seterusnya ialah pembentukan landscape di kawasan tropika lembap. Di bawah tajuk ini akan mempelajari tajuk lulu hawa, pergerakan jisim, lembangan saliran dan pantai. Kemudian kaitan sistem geomorfologi dengan manusia. Di samping itu diberi juga pendedahan berkaitan dengan kemahiran amali dalam sistem geomorfologi seperti mempelajari kerata rentas. Bahagian B, tajuk pertama ialah penduduk. Di bawahnya konsep taburan, pertumbuhan penduduk, migrasi, penduduk dan alam sumber alam, kemudian ada kemahiran amali. Untuk topik yang kedua ialah transformasi desa dan pembandaran. Dibahagikan kepada 2 iaitu transformasi desa, konsep, strategi pembangunan desa dan proses perubahan desa. Untuk bandar dan pembandaran, konsep, peranan bandar, kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap penduduk dan alam sekitar. Kemudian tajuk yang terakhir ialah kemahiran amali.
Baik, untuk semester 2, bahagian sistem atmosfera. Okay, di dalamnya mempelajari struktur dan kandungan atmosfera, cuaca dan iklim, kaitan sistem atmosfera dengan manusia, perubahan iklim, iklim mikrobanda, dan ada juga kemahiran amali seperti mempelajari bagaimana cara melukis graf suhu, hujan, mawar angin dan lain-lain. Topik yang kedua dalam bahagian A ialah sistem hidrologi. Okay. Di bawahnya mempelajari berkaitan fasa air, kitaran hidrologi, edaran air tanah, imbangan air, kaitan sistem hidrologi dengan manusia dan kemahiran amali. Untuk bahagian B bagi semester 2, mempelajari pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Pembangunan ekonomi merujuk kepada sektor ekonomi primer, sekunder dan tertier. Kemudian impak pembangunan ekonomi, kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Topik yang kedua ialah globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Untuk semester 3, bahagian A ialah sistem ekologi. Dalam sistem ekologi akan dipelajari konsep ekologi dan ekosistem, rantaian dan siratan makanan, kita nutrien dan kaitan sistem ekologi dengan manusia. Tajuk yang terakhir ialah saling kebergantungan sistem, di mana di dalam tajuk ini akan dipelajari interaksi antara sistem, interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia, kemudian pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Untuk bahagian B, semester 3, ialah impak aktiviti alam sekitar, iaitu impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Impak sosial dan pengurusan alam sekitar. Di sini melihat pemeliharaan dan pemuliharaan pembangunan secara lestari. Sistem pentaksiran geografi peringkat STPM terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah peperiksaan secara bertulis dan yang kedua ialah kajian luar. Agihan peratusannya ialah 80% berada di peperiksaan bertulis, manakala 20% markah akan diambil dari kajian luar. Baik, ini bentuk soalan ataupun bentuk format peperiksaan. Bagi kedua-dua penggal ataupun semester, iaitu semester 1 dan semester 2, jenis ujiannya ialah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A, geografi fizikal, dan bahagian B, geografi manusia. Setiap bahagian akan diberi satu soalan struktur, iaitu soalan nombor 1, yang mana soalan ini wajib dijawab, yang memperuntukkan markah sebanyak 15 markah. Kemudian untuk soalan esei akan diberi dua soalan, di mana calon hanya memilih menjawab satu soalan sahaja dengan peruntukan markah 25 markah. Jumlah keseluruhan bahagian A ialah 40 markah. Begitu juga di bahagian B, satu soalan struktur yang wajib dijawab, iaitu soalan nombor 4
dan 2 soalan esei yang mana pilih satu sahaja. Kedua-dua bahagian ini memperuntukkan 80 markah. Okay. Masa diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 2 jam. Dan peperiksaannya adalah berpusat, iaitu peperiksaan atau kertas peperiksaan dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Bagi semester 3, ujiannya agak berbeza. Soalan juga dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Di bahagian A akan diberi 2 soalan struktur. Wajib jawab semua. Begitu juga di bahagian B, 2 soalan struktur yang wajib dijawab. Bermakna kertas 3 tidak ada pilihan soalan. Kesemua soalan diperuntukkan 10 markah bagi setiap soalan. 4 soalan bermakna 40 markah. Masa yang diberi ialah 1 jam. Dan kertas peperiksaan juga adalah dari Majlis Peperiksaan Malaysia. Kertas yang keempat iaitu kajian luar atau kerja khusus. Bagi pelajar yang berada di semester 3 akan diberi soalan di mana soalan yang diberi adalah 2. Tetapi calon hanya menjawab 1 sahaja. Ada pilihan soalan. Sama ada soalan yang diberi dalam tema fizikal atau tema manusia. Kerja khusus ini akan dijalankan sepanjang semester 3 dan ditaksirkan oleh guru sekolah tersebut. Maksudnya, guru-guru subjek akan menyelia, memantau dan menilai hasil kerja calon. Peruntukan markah untuk kerja khusus ialah 20%. Sekian, terima kasih. Jadi, cikgu harap jelas, faham dan bersedia untuk meneruskan pengajian di peringkat STPM.